Okey, Assalamualaikum pada semua sahabat. So, malam ni ataupun bila-bila masa anda dapat lihat rakaman ini adalah rancangan saya setiap bila saya ada tetamu yang datang untuk sharing tentang manfaat Alora. Okey. So, ini kita ada a date with Alora hari ini dengan Puan Juraya binti Mat Yunus. Okey. So dia akan berkongsikan kehebatan ataupun manfaat yang dia dapatlah daripada penggunaan Alora Pest dan Alora Sub. Okay. So saya nak minta Puan Juraya lah yang telah sudi untuk berkongsi dengan kita tadi dalam Zoom meeting. Sekarang dia nak kongsi dengan saya untuk a date with Alora ni. Saya minta Puan Juraya perkenalkan sedikit tentang dia sendiri dan apa masalah kesihatan yang Ju hadapi sebelum pakai Alora. Okey. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Saya Juraya binti Muhammad Yunus. Saya bekerja sebagai jururawat di Pusat Hemodialisis di Kuala Terengganu. Sebenarnya saya dah mengalami masalah sakit sendi ataupun panggil dalam medical joint pain lah. Lebih kurang dalam setahun. Tapi sebab kita pun bekerja kan, kita tak fikirlah benda macam tu. Teruskan je kerja lah. Sehingga pada bulan 1, saya dah tak boleh langsung nak berjalan. Saya terperasan masa tu, saya buat kerja 14 jam. Sebab masa PKP atau MCO, kami ni kena kerja 14 jam. Jadi esok hari kita akan rehat. Sebab nak break the change of COVID lah. Jadi kita tak boleh bertemu dengan orang lain. Jadi kita hanya jaga tim kita je lah. Bila saya perasan saya nak semayang, saya tengok saya keluar rashes terlalu banyak. Lepas tu kaki saya tak boleh nak bengkok. Saya nak jalan pun dah jadi macam sengit sebelah. Lebih pada belah kiri lah. Lepas tu saya pun pergi ke klinik panel. Klinik panel pun kata tak boleh buat apa, kena pergi hospital. Sebab dia kata masalah ni terlalu serius. Saya pun masuk hospital. Doktor pakar kulit memang confirmkan saya ni ada masalah vasculitis atau lebih dikenali sebagai salur darah mengalami inflamasi ataupun jangkitan kuman lah. Ada jangkitan kuman ataupun disebabkan oleh autoimun. Autoimun ni adalah antibody badan kita ni lawan balik sistem badan kita. Semua investigation ataupun penyelidikan semua dah buat. Termasuk ujian kanser. Alhamdulillah semua ujian adalah negatif. Cuma apabila dia buat untuk skin biopsy, dia ambil sikit lah kulit kan untuk dihantar ke makmal. Memang confirm lah saya ada dipanggil cytoplasma vasculitis. Maksudnya memang lebih pada autoimun lah. Macam saya rasa penat, saya tak boleh kerja, saya kena rehat. Kalau saya tak larat, saya MC ataupun saya cuti. Saya tak boleh buat kerja macam biasa. Lepas daripada tu saya pun stay dalam follow up dengan pakar kulit. Sebab pakar perubatan dia lebih bagi kes saya ni pada kulit lah. Pasal dia melibatkan kulit kan. Kemudian saya pun makan steroid terlalu banyak. Memang dalam sebulan tu saya makan steroid dengan kadar yang saya rasa memang overdose lah untuk penyakit saya. Sekiranya bila kata kulit, apa yang berlaku pada kulit bila penyakit tu? Kulit saya jadi macam alahan tapi dia tebal. Dan alahan tu akan melibatkan sendi. Maksudnya sendi saya tak boleh bergerak. Saya berjalan pun macam sengit-sengit. Bila saya nak semayang, saya hanya boleh semayang secara sempurna 2 rakaat je. Masuk rakaat ketiga saya tak mampu. Saya terpaksa duduk. Kalau saya nak duduk pun saya tak boleh duduk lama. 5 minit, 10 minit saya kena bagi. Sebab dia akan melibatkan saraf belakang saya lah. Lepas tu saya pun mulakan rawatan dengan pakar kulit sehingga habis dia punya rejim ubatan dia. Kemudian dalam bulan 2 tu saya kena lagi sekali. Saya masuk hospital lagi kali yang kedua. Mungkin disebabkan oleh tekanan kerja yang melampau lah. Menyebabkan saya ada masalah pada jantung pula. Jantung belah kiri saya ada masalah.
dengan apa benda tekanan denyutan jantung ni melebihi 100. Jadi bila saya terlalu penat, saya macam tak boleh nak nafas langsung. Saya kena rehat dulu, tarik nafas dulu, rehat. Lepas tu saya fikir sampai bila saya nak jadi macam ni. Sedangkan kita perlu bekerja. Pun saya rasa macam saya dengar setakat ni je awak cerita pun saya dah rasa betapa susahnya awak nak menjalani semua tu. Tuhan je lah yang tahu. Dalam pada masa tu memang saya masih lagi meneruskan pengajian dengan OUM. Saya ucapkan terima kasih pada TIDA, pada pihak OUM kerana memberikan saya sedikit pelepasan. Saya boleh melanjutkan lagi saya punya penghantaran assignment dan saya boleh teruskan lagi untuk ambil final paper. Alhamdulillah, memang Allah Tuhan duga memang juga betul lah. Semua saya fikir, saya kata saya nak sihat. Saya nak jalani hidup macam biasa. Masa yang bulan yang kedua tu lebih pada tekanan darah saya lah. Doktor pun sampai 4 jenis ubat ditukar. Mungkin dia kata ubat tak sesuai. Kemudian saya pun cakap, doktor, saya tak nak ubat dah. Boleh tak saya buat rawatan alternatif? Kita tengok saja, awak monitor. Kalau tekanan darah awak ni, awak kena ambil balik. Kemudian okey, dalam bulan yang ketiga tak ada apa. Bulan yang keempat, bulan 4, habis dia saya dapat vaksin dos yang kedua, Pfizer, kelenjar saya mula bengkak. Saya bengkak, mata saya jadi sakit. Pula lagi ni, saya pergi ke klinik panel lah untuk dapatkan ubat. Panel tak, dia pun cakap saya tak berani, dia kata pakar suruh terus pergi ke hospital. Pergi hospital macam biasalah, buat investigation lagi, skop tu, skop ni. Macam-macam lah dah hadapi ni. Macam-macam lah. Tu saya tapi Jul kayaknya pakai beli Alora tu awal kan? Ya, saya berhenti awal. Bulan yang keempat tu saya try pakai. Tapi so apa yang membuatkan Ju ambil keputusan nak beli Alora tu bila saya memperkenalkan Kak Ju sebab saya tengok keadaan Ju pun dengan tak dapat hadir kelas kan. So niat tu nak membantu je lah kan. So Ju beli awal tapi apa yang membuatkan Ju belum pakai lagi Alora macam tu? Sebab saya fikirkan pada masa tu doktor pakar kulit, dia masih membuat penyiasatan atas saya. Dia suspek ataupun dia mungkin dalam kajian dia lah, dalam pengalaman dia, mungkin saya ni ambil ubat overdose. Sedangkan saya kata tak pernah ambil ubat apa-apa jenis ubat kosmetik ke, ubat nak kurus ke apa, saya tak makan. Saya hanya mengamalkan madu dan saya kata hanya mengamalkan habatus sauda dan juga kurma, saya kata. Itu saja. Saya tak makan benda yang bukan-bukan. Saya cakap saya tak makan produk lain. Saya memang tak makan. Sebab tu saya fikir, saya kata mungkin takut ada kesan lain kan. Sebab saya nak rawatan ni satu persatu. Okey, mulakan rawatan dia, habiskan rawatan dia, okey, saya habiskan untuk dalam sebulan. Sebab tu saya ada pakai sekali lah. Lepas tu saya tanya dengan doktor, kenapa saya jadi pening, saya jadi laju apa semua. Mungkin sebab doktor cakap healing crisis kan. Masa awal tu awak pakai, awak rasa pening kan sebab healing crisis lah selalunya lah. Kalau kita ada sikit, akan ada sedikit healing crisis. Adalah sikit. Kemudian saya rasa macam terlalu haus, saya stop dulu. Saya stop sampailah saya habis final paper saya. Kemudian bulan yang keempat tu lepas dos kedua Pfizer, saya rasa hari yang ke-6 atau ke-5, saya bengkak kelenjar. Saya masuk balik hospital kali yang ketiga. Dalam 4 bulan tu 3 kali saya masuk hospital. Allah dia tahu. Kebaran besar ni. Saya sampai merayu dengan doktor, boleh tak saya tak nak masuk sebab saya dah 2 kali masuk. Doktor kata tak boleh, doktor. Memang tak boleh. Awak kena di bawah pemantauan daripada pakar lah. Dia kata sebab kita tak berani. Sebab takut ada risiko lain. Saya pun saya masuk yang kali ketiga ni memang saya cakap dah. Saya kata kalau dia nak buat investigation lagi, saya memang tak larat. Lepas tu hari yang keempat, saya minta doktor pakar saya nak balik. Doktor pakar tak bagi. Dia kata dia nak buat lagi investigation. Kenapa saya jadi macam tu? Saya kata doktor tolonglah sebab saya takut akan jadi perkara lain lah. Sebab saya takut penyakit vasculitis tu datang balik. Hari yang ke-5, dia buat persiapan saya untuk buat CT scan bahagian hidung.
saya makan steroid dengan dos yang tinggi lah lagi. Okay. Jadi tangan saya jadi kembang, muka saya kembang. Saya jadi getah. Saya tak boleh buat apa. Lepas tu saya kata dengan doktor stop, saya tak nak lagi ubat. Saya tak mampu lagi nak hadapi ubat ni semua. Habis antibiotik saya nak balik. Sampai 3 orang pakar. Saya merayu. Saya kata tolong doktor tak bagi saya balik, saya stres. Memang saya dah tak tahan dah. Saya dah rasa kesan ubat ni terlalu sangat dengan saya. Saya dengar pun saya stres juga. Saya pernah juga ada beberapa orang pakar attend saya dulu masa sakit. Saya faham. Nasib baik pakar yang ketua pakar tu dia faham. Okey, dia kata kalau macam tu, sebab saya kata saya stres bukan apa doktor. Bila saya buat semua investigation adalah normal. Ya. Yeah. Bukan dengan sakit. Saya tak menampakkan yang saya sakit. Seolah-olah macam bila kita beritahu dengan doktor tak sakit. Ujian tu nampak macam seolah-olah macam kita ni ada masalah lain pula. Ada masalah mental pula. Tu saya doktor nak cakap saya ni ada masalah mental. Saya memang saya betul-betul dah burn out dah. Saya kata saya nak balik, saya tak kira saya nak balik. Okey doktor nak bagi rehat kat rumah. Okay, doktor pun sambung saya MC sampai 10 hari. Dan saya masuk kerja awal bulan 1 bulan 5. Terujuk saya ke PSY lah. Sebab dia nak tahu kenapa saya macam tu. Saya cuba mendapatkan untuk pencen ilat. Tapi dia kata untuk keadaan saya ni tak memungkinkan lah. Kemudian apabila saya masuk kerja, masa tu saya masih lagi terfikir. Saya kata kenapa saya tak pakai lagi socks ni, saya cakap. Lepas tu saya kata saya nak sihat. Memang dah hati kata saya nak sihat. Saya benda tu macam ada tapi belum pakai lagi. Belum pakai sekali macam saya berhenti. Lepas tu saya kata saya tak nak buat apa, saya cuma nak sihat, saya nak pakai apa yang ada. Sebab saya beli dah, saya kata saya nak try juga macam mana. Sebab masa tu memang keadaan pun agak kritikal jugalah. Kawan-kawan saya pun bising. Sebab saya selalu masuk keluar ward kan, jadi staff tak cukup. Sampai bos saya panggil saya kata saya dalam MC, saya akan nak bekerja, saya cakap. Saya ni macam memang tekanan lah. Saya kata kalau macam ni saya kena try juga. Alhamdulillah dalam minggu yang kedua tu saya pakai, memang saya pakai berterusan, tiap-tiap malam saya pakai. Lepas dia saya ambil wuduk sebelum tidur tu saya pakai. Alhamdulillah saya kata saya kata kenapa badan saya seringan. Lepas tu tak ada masalah. Memang tidur pun okey, tak alhamdulillah mimpi mengarut kan, sebab mungkin kita tekanan kan, jadi luaran tu masuk. Saya pun kata pasal apa aku, sebab saya fisio. Sebab balik daripada ward tu memang saya buat 3 lagi sesi fisio. Memang fisio pun cakap, Kak kata tengok kelenjar dah kurang. Tu dia kata cuba otot filipari saya lah, yang Fizan tadi yang memang sakit doktor. Terang saya cakap. Memang sakit. Tak tahu nak cerita macam mana sakit dia. Saya kata ni dah kurang, dia kata sekarang ni kiranya awak pakai socks dulu lah. Ya, saya pakai socks. Okey. Socks dulu. Lepas tu saya perasan bila saya pakai socks, selalunya kalau saya tak pakai, kaki saya akan bengkak. Kedua-dua kaki saya akan bengkak, buku lali saya akan bengkak. Tapi bila saya pakai, bila saya buka pagi tu tak ada. Dia macam dah surut. Tak ada bengkak kaki, tak ada macam kaki tu jadi kebas, tak ada. Sebelum ni memang kebas sangatlah, sejuklah, mencocoklah apa. Tak ada, alhamdulillah tak ada. Lepas tu saya alhamdulillah lah saya pun pakai berterusan sampai sekarang. Lepas tu saya mungkin kat ni lah. Sesuatu yang Tuhan bagi kat saya untuk try balik. Saya cakap, saya try. Saya pergi kerja dalam masa 2 minggu tu, saya pun heran, saya boleh buat kerja. Saya tak macam dulu bila buat kerja duduk. Kira dah lebih larat lah nak berdiri lama, bertenaga lagi. Dia kata saya buat kerja lebih laju. Sakit pun cakap, nampak macam kurus. Saya kata, ya ke? Sedangkan saya pakai stokin. Pakai stokin baru kan? Saya kata, saya kata, ya, dia kata. Tak tahulah, mungkin sebab kita puasa kan. Saya pakai stokin, saya pun kadang saya fikir, unlogical lah. Tak logik lah. Sebab saya fikir, sebab saya medical kan, saya kata, betul ke benda ni ke? Main-main ke saya mimpi saja. Lepas tu saya kata dengan anak saya setiap malam, kalau ibu lupa tolong pakaikan. Memang kadang kita mengatur saya memang akan pakaikan. Tiap-tiap hari. Alhamdulillah doktor, saya nampak memang kesan dia.
Saya dah tak macam dulu. Anak saya pun kalau dulu cergas lah, bertambah cergas sekarang. Boleh gerak Ya. lagi sikit. Ya betul. Anak saya dulu kalau dia tahu saya panggil dia memang suruh urut. Dia pun heran. Kenapa ibu tak panggil urut lah? Kalau tak dulu setiap anak saya urut saya. Alhamdulillah. Dah tak perlu tukar dalam urut lah ni. Alhamdulillah. Memang saya rasa memang stokin tu berkesan lah untuk diri saya. Ju pernah share dalam WhatsApp kan yang Ju kata dah boleh solat 4 rakaat dah sekarang. Ya betul. Alhamdulillah saya boleh solat dalam bulan puasa baru ni. Saya boleh buat sembahyang tarawih walaupun bukan dekat masjid, dekat rumah. Saya boleh buat 8 rakaat dengan 3 witir. Alhamdulillah. Saya boleh bangun dulu lah. Tiap-tiap subuh saya minta anak saya kita jemaah di masjid. Alhamdulillah doktor memang dah boleh panjat tangga masjid tu. Kalau tak dulu nak panjat tangga pun susah. Saya tumpang pahala ya. Saya tumpang pahala. Saya rasa memang nikmatnya kalau kita dapat beribadat macam ni. Ya betul. Sempurna ibadat kita. Kata Alhamdulillah. Semua sungguh-sungguh saya kata mungkin Tuhan uji saya ada sebab ni kenapa. Saya pun start daripada tu. Saya kata saya tak nak fikir apa. Saya fokus saya nak baik. Apa yang boleh saya bantu orang yang macam saya ni, insyaAllah saya akan sharekan kepada orang. Jadi Ju rasa kalau macam dalam pekerjaan Ju kan sekarang kita tahu frontliners ni banyak cabaran lah sebab dengan kes COVID lagi, dengan ramai orang sakit lagi. Ju rasa ada tak manfaat Alora PES ni untuk frontliners? Bagi saya terlalu banyak manfaatnya sebab kami frontliner ni bekerja kadang-kadang lebih daripada waktu yang sepatutnya lah. Bila kita bekerja terlalu penat, fizikal dan mental. Sebab kita tak tahu COVID ni sampai bila. Jadi dia bagi tekanan. Bagi tekanan pada kita, maksudnya macam tak ada kesudahan. Dia akan menyebabkan kita akan burn out. Bila burn out, kita akan jadi depression. Jadi memang bila pakai PES ni, kita rasa bergerak terlebih cepat. Dan kita pun mungkin akan kerja dalam keadaan yang happy. Tak fikir apa, fokus pada kerja, balik rumah kita boleh bersama dengan keluarga. Macam biasa. Kalau apa benda, kita tak menggunakannya, saya rasa mungkin banyak yang menjadi tekanan macam saya. Sampai pergi refer PSY dulu. Sebab mungkin penyakit awak pun disebabkan oleh stres yang melampau tadi kan. Kerja long hours ya. Ya betul. Jadi bila kita pakai tu memang saya rasa macam relax. Saya tak fikir benda lain, saya tak fikir apa orang cakap, saya tak fikir dah. Saya fikir saya nak baik. Saya nak baik, saya nak jalan ni depan. Saya daripada awak beli PES tu dari saya sampai sekarang saya tetap mendoakan awak sihat. Terima kasih doktor. Dan saya apa benda nak bagi apa benda bukan nasihat. Mungkin ada sedikit pesanan lah Ju untuk mungkin kita ada kawan-kawan yang mempertimbangkan nak beli tak nak beli kan. Sebab mula macam tu. Nak pakai tak nak, nak pakai tak nak. Side effect macam mana? Sebab kita bimbang juga keadaan macam ni kan. Sebab kita ada penyakit lain, saya pun ada benda lain di samping tu. Nak pakai tak nak, nak pakai tak nak. Tapi bila kita nekat, kita kata kita nak baik dengan izin Allah, asbab pada pakai itu insya-Allah. Tuhan akan ni lah, akan pemudahkan urusan kita. Mana kalau benda ni kita rasa yakin, insya-Allah pakailah. Sebab benda ni pun kain kan. Kain bukan jenis kain yang biasa. Terus terang saya cakap sebelum ni, saya ada pakai untuk anchor lah, apalah. Tak macam tu doktor. Yang ni saya pakai memang betul-betul soft, lembut. Pergerakan dia tak panas. Kalau tak selalu, kalau malam saya jarang pakai selimut. Tapi yang ni walaupun saya pakai socks, saya rasa selesa. Saya rasa selesa, saya boleh tidur dengan orang kata tidur yang berkualiti lah. Walaupun kadang tengah malam kita terbangun. Penting tu tidur berkualiti setelah penat bekerja kan? Ya betul. Tak macam sebelum ni, nak tidur tu mata rasa mengantuk tapi tak boleh nak tidur. Jadi badan kita bila bangun memang penat, memang terlalu penat. Terlalu penat, sambung lagi tugas, sambung lagi. Lama-lama badan kita tak ada rehat. Segala apa benda, saraf-saraf kita semua jadi tense, jadi kaku. Tu saya kata pada yang lain tu
Kalau boleh cubalah. Sebab nampak kesan dia dalam masa yang memang singkat. Kadang bila fikir macam tak logik pula. Tapi dah pakai baru tahu kan? Ya betul. Pakai baru tahu. Pakai kalau boleh pakai dengan istiqamah. Jangan pakai sekali, buka sekali. Bila kita pakai berterusan baru kita nampak kesan itu lebih, orang kata lebih nyata. Kalau kita pakai sekejap, buka sekejap memang tak nampak. Bila kita pakai straight macam tu, oh kita rasa iyalah kenapa Kena konsisten. Dia tak boleh main touch and go je, dia kena konsisten. Betul. Dia kena konsisten. Tapi memang saya rasa untuk joint pain memang terbaik. Setakat ni saya banyak juga macam pakai padding lah kan. Pergi fisio, dia gunakan dia punya padding apa semua. Balik saya akan rasa sakit. Tapi bila saya pakai, ni saya pakai socks je. Memang tu Allah. Tuhan je. Lepas ni kena cuba pants kita pula. Dah ada dah. Bukan tak ada lagi kan. Saya Allah. Saya nak jumpa pants. InsyaAllah nanti slowly saya akan pakai pergi kat tempat kerja pula. Jadi mungkin kesan dia lebih bagus lagi lah. Bila masih pakai. Mana tahu kurang beberapa kg lepas ni. Tak timbang lagi doktor. Saya ingat lepas saya pakai pants saya nak timbang. InsyaAllah. Yang penting kita sihat kan. Betul. Yang penting kita sihat. Dan pesakit pun yakin dengan kita. Kalau tak sebelum ni sakit pun tak yakin. Kita sakit kan. Bila kita sihat macam ni, confidence level kita akan jadi tinggi. Kita boleh berkhidmat dengan lebih baik lagi lah daripada sebelum ni. Doktor, perkenalkan saya dengan Aurora. Alhamdulillah, dapat tolong awak. Saya tak terfikir pun. Saya cakap benda biasa, saya tak terfikir sehinggalah hari ni bila saya masuk Zoom tu, saya kata banyak manfaat. Rupanya ada lagi orang lain yang lebih teruk daripada saya lagi. Saya rasa saya ni teruk. Rupanya ada lagi yang lebih teruk yang sampai tak boleh jalan. Yang sampai kalau dalam Zoom meeting tu banyak testimoni yang bagus yang mungkin berkaitan dengan diri kita kan. Ada juga yang kita tak sangka orang akan sakit lebih teruk. Betul. Saya ingatkan saya teruk. Yang atas kursi roda tu lagi teruk. Saya teruk benda ni. Salah satu asbab ni lah yang membuatkan kita boleh cegas macam biasa. InsyaAllah nanti saya akan cuba dengan produk-produk lain pula. InsyaAllah. So saya nak mengucapkan terima kasih Ju kerana hari ni date dengan saya malam ni walaupun kita tadi baru je lepas Zoom kan. Memandangkan kita masih rasa bersemangat nak bantu orang lain. So hari ni sudah berkongsi dengan saya testimoni Ju yang saya pun awalnya tak tahu banyak. Saya cuma dapat sedikit-sedikit je daripada WhatsApp kan. Hari ni saya dapat tahu Alhamdulillah Aurora ni dah membantu Ju dengan izin Allah jugalah ya. So mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang mana nak mencuba Aurora Pants ataupun Aurora Socks, Aurora Top, kita ada juga Aurora Fancy dengan boxer. Bolehlah, boleh kontak Ju, ataupun kontak saya dan kami akan cuba untuk terangkan tentang manfaat yang kami dah dapat dan juga lain-lain manfaat yang mungkin anda boleh dapat dengan Aurora series. Dengan tu saya nak mengucapkan terima kasih sangat pada Ju kerana sudi bersama saya malam ni. Terima kasih Ju. Assalamualaikum.